Lalu Rasulullah berkata, adakah kamu pernah bagi tahu dia yang kamu sayang dia? Dia jawab, tak pernah ya Rasulullah. Sekarang kamu sampaikanlah kepada dia bahawa kamu menyayanginya. Kemudian Rasulullah menyambung, sesungguhnya dia juga dicintai oleh Allah. Dalam buku Rumah Tangga Rasulullah, Himpunan Rumah Tangga Rasulullah tanya khabar isteri setiap hari. Itu sunnah Nabi. Tuan-tuan tanya khabar isteri tak? Tak. Lepas ni, habis ceramah ni, mesej. Yang awak apa khabar? Sekarang juga. Ya, yang awak apa khabar? Okey tak tu kat tempat kerja? Waktu dia risau sebab pelik sangat suami ni. Betul lah, buang terbian. Ke ada apa? Bang, awak ni kenapa? Kan? Ada hajat apa-apa? Ke awak ada buat perangai? Ke nak kahwin lagi? Oh, betul kan? Awak salah sen ke? Sebenarnya tuan-puan sekalian, saya pernah. Ni kan Ramadan meraih cinta dan pahala. Saya cakap berkisah cinta dalam rumah tangga. Saya ada buat program perempuan Melaka, lebih kurang dalam ramai macam ni lah. Lepas tu kita kata, okey sekarang kita test. Saya buat ayat, saya tulis dekat papan. Saya kata ayat ni, ayat tu, ayat Assalamualaikum bang, apa-apa panggilan pada suami, saya sebenarnya nak minta maaf sungguh-sungguh daripada awak, ujung rambut, ujung kaki. Saya akan cuba jadi isteri yang terbaik. Saya sayang sangat awak. Awak dah jodoh terbaik, baik dan kurang, lebih, semua itu adalah ketentuan Allah. Awak melampaui saya melanggar. Adalah ayat. Saya kata okey sekarang tulis dan send sekarang pada suami masing-masing. Masing-masing send masa tu juga. Saya kata saya nak tengok feedback. Lepas tu ada angkat, Ustazah dah dapat dah balasan. Apa dia? Suami jawab apa? Awak dah kenapa? Okey, Ustazah saya pun dah dapat jawapan. Jawapan apa? Suami saya bagi emoji nangis. Saya kata okey, sama ada dia ada perasaan, dia tak baca ataupun ni. Lepas tu ada juga yang kenapa awak cakap macam ni? Ada apa-apa ke? Awak sakit ke? Awak terus terang. Lepas tu ada juga yang suami kata, okey hari ni awak tak payah masak, saya belanja awak makan. Betul, ada macam tu. Lepas tu ada yang isteri menangis. Ustazah, saya mengaku saya tak pernah buat ayat macam ni pada suami. Saya isteri yang sombong, ego, saya tak pernah buat ayat ni. Subhanallah. Saya pernah juga test pada suami buat macam tu kan. Memang isi lagi pelik. Tuan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat. Masa tu Rasul duduk dengan sahabat ni. Lepas tu ada seorang lelaki lalu. Lepas tu sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku sangat mencintainya. Aku sayang sahabatku itu. Lalu Rasul berkata, adakah kamu pernah bagi tahu dia yang kamu sayang dia? Dia jawab, tak pernah ya Rasulullah. Sekarang kamu sampaikanlah kepada dia bahawa kamu menyayanginya. Kemudian Rasulullah menyambung, sesungguhnya dia juga dicintai oleh Allah. Orang yang menyampaikan, sebab itu tuan-tuan ni biasa tak cakap I love you, sayang isteri? Alhamdulillah, biasa? Ni yang macam gelak, macam tak biasa ni. Encik cakap tak yang abang sayang awak, I love you? Cakap? Kan kalau cakap kan menipu pula, dah mabuk. Subhanallah. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian, bukan nak suruh romantik, lembek, mengada-ngada. Saya cuma minta ikut sunnah Nabi je. Pernah satu ketika Rasulullah kan duk cium-cium cucu kan, Rasul cium-cium cucu. Bahkan Rasul pernah duk atas mimbar nampak cucu datang, Rasul turun cium. Rasul tunjukkan contoh menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang mesti ditunjukkan. Kemudian ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, kamu buat begini pada cucumu? Aku ada anak 10 orang. Ini riwayat yang sahih. Aku tak pernah buat begitu kepada anakku. Lalu Rasul terus menyebutkan satu hadis yang masyhur. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Maksudnya kasih sayang ini perlu diekspres, perlu ditunjukkan, perlu disebut. Kalau kamu sayang, sebut. Isteri-isteri sebut tak pada suami, bang saya sayang awak, I love you, I want you, I need you. Allah Akbar. Kalau tak biasa, Ustazah tak biasa. Kita jangan rasa, saya tak biasa lah, geli lah Ustazah, macam tak biasa. Kena biasakan sebab ia sunnah, bukan sebab kita nak saja-saja
pelik-pelik buang tabiat. Nak kata orang kita tak biasa sebut tu, sampai sebut buang tabiat, padahal itu sunnah. Allah Akbar. Belum cerita banyak lagi romantik Nabi yang menjarakkan, jauhnya rumah tangga kita dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Dengar tu. Sedap sauna orang. Masya Allah. Kelakarlah tuan ni. Saya nak nombor telefon isteri tuan. Nak mengesahkan. Subhanallah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Okey, ini saya nak baca beberapa hadis Nabi tentang kelebihan Ramadan. Subhanallah. Okey, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Yang bermaksud setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya ia milikku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Konteks hadis ini dibincangkan oleh alim ulama. Kalau dalam buku kami ni panjang lebar. Kenapa Allah menyebutkan setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Solat untuk kita, zakat untuk kita, sedekah untuk kita. Namun kecuali puasa, sesungguhnya ia milikku dan akulah yang akan membalasnya. Kenapa Allah menyebutkan begitu? Adakah amalan lain bukan Allah yang balas? Allah juga yang balas. Tapi bila Allah address ayat begitu dalam hadis qudsi, akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah untukku. Puasa itu perisai. Apabila seorang daripada kamu berpuasa pada satu hari, maka janganlah berkata perkataan yang kotor dan menjerit-jerit ataupun perkataan keji. Sekiranya seseorang mencelanya atau mengajak bergaduh, maka katakanlah sesungguhnya aku berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, iaitu kegembiraan yang pertama ketika berbuka, dan gembira yang kedua ketika ia bertemu dengan Tuhannya dan dia gembira dengan puasanya. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, daripada hadis yang sahih ini ada beberapa perkara. Yang pertama, Allah sebut puasa adalah untukku. Tuan-puan sekalian, tak makan tak minum ni sebab apa? Sebab Allah. Betul. Orang miskin dia tak makan tak minum kerana tak ada makanan. Tetapi kita ni, tuan-puan ni orang kaya belaka ni. Nampak rambut dah tahu orang kaya. Gaya rambut apa semua. Ni orang perempuan ni nampak tudung, baju, penampilan ni orang kaya ni. Betul tak? Lepas tu orang miskin. Asnaf ke semua ni? Oh, sedap. Dia tu bukan asnaf, hasnah. Ada hasnah ke? Oh, rasnah ada. Masya Allah. Kalau bukan asnaf, maksudnya kaya lah tu. Ke nak tunggu juta-juta baru kata kaya. Kalau bukan miskin, yelah kita kata sederhana, tapi memilikilah, kaya lah. Semua ada rumah kan? Ada kereta? Ada handbag? Ada kasut? Ada omeh? Golang ada golang? Tak ada langsung. Bukan sebab tak mampu, tak suka kot Subhanallah. Maksudnya memiliki, ada harta, kaya. Subhanallah. Kita ni tak puasa kerana Allah. Tinggalkan makan minum memang kerana Allah, bukan tak ada makanan. Jadi Allah sangat menghargai, Allah sangat suka. Seolahnya Allah sangat terharu dengan hamba-hambanya yang sedang meninggalkan makan minum 13 jam kerana Allah. Sampai Allah mengungkapkan perkataan puasa untukku. Hamba-Ku meninggalkan makan minum bukan kerana tak ada makanan, tapi kerana-Ku. Sedangkan makan minum itu sesuatu yang manusia sangat suka, betul tak? Kalau tak puasa 5 kali. Sarapan, ngunyah-ngunyah pukul 10. Lepas tu makan tengah hari, pukul 3 ngunyah-ngunyah. Lepas tu minum petang, lepas tu malam. Oh, lain lagi kalau dalam pejabat ada yang jual krepek bawah meja. Kan, kejap keluar tu, kejap keluar ni, kejap ni. Kejap minum-minum. Ya Allah, itu memang manusia suka. Benda paling suka manusia, iaitu makan. Manusia sanggup tinggalkan apa yang dia paling suka itu kerana Allah. Allah sangat suka. Dan sebab itu Allah nak berikan cintanya. Allah nak beri kelebihan banyak untuk orang yang berpuasa. Subhanallah. Jadi Nabi SAW menyambung antaranya, iaitu puasa itu akan jadi perisai. Perisai yang tebal, perisai yang banyak, yang kuat daripada api neraka Allah. Jadi Nabi berpesan untuk dapat tahap puasa sebagai perisai ini, sekiranya
yang boleh menjadikan puasa itu sia-sia, antaranya bercakap kotor. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita cabaran hari ni, depan elok, semua solehah, soleh, belaka. Tapi dengan telefon, semua bertukar rupa. Dengar suara sendiri tu kan. Encik follow saya ya, nak buktikan follower saya. Encik tengok live saya sekarang, live sekarang tu. Perasan atau tidak, hari ini adu domba berkata keji di media sosial sangat dahsyat. InsyaAllah orang depan saya ni tak buat kerja-kerja tu. InsyaAllah tak ada yang buat, tak ada yang terlibat. Hari ini wartawan tidak berbayar yang tidak bertauliah, portal-portal, page-page suka mensensasikan isu, buat tajuk yang kontroversi, lepas orang tak baca lagi isi dah maki hamun dah. Ini namanya an-namimah, pengadu domba. An-namimah, pengadu domba. Dan kita tengok bulan Ramadan ni tak ada beza, bahkan makin teruk. Perasan tak? Mengadu domba rakyat dengan pemerintah, sampai rakyat makin hamun pemerintah, tak ada hormat dah, keluar semua dah perkataan. Apa yang berlaku? Orang bergaduh, orang makin hamun, betul tak? Dia nak buat tajuk sensasi sebab nak naik rating, lepas tu dia dibayar banyak lagi kepada orang yang buat iklan dalam page dia, buat iklan dalam dia punya website, dalam blog. Memang dia orang dapat keuntungan yang banyak. Membuatkan masyarakat netizen maki hamun ulama, adu domba netizen dengan ulama, sampai maki hamun mufti, sampai maki hamun ustaz ustazah, betul tak? Melaga-lagakan sesama umat Islam. Yang ini subhanallah, Nabi sebut an-namimah la yadkhulul jannah. Pengadu domba tak masuk syurga. Nabi kata pengadu domba tak masuk syurga, memecah belahkan masyarakat, mengadu domba, buat panas masyarakat, sekian-sekian. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ketika Nabi melalui satu kubur, lalu Nabi bersabda, sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini sedang diazab, sedang diseksa. Dan sesungguhnya Nabi kata mereka berdua ini bukan diazab kerana perbuatan yang berat untuk ditinggalkan. Nabi kata dia sedang diazab ni bukan kerana perbuatan yang susah nak ditinggalkan, benda tu boleh ditinggalkan. Lalu Nabi kata yang pertama diazab kerana dia tidak menjaga kebersihan lepas buang air kecil. Sebab itu kita jangan tergesa-gesa lepas buang air kecil, tunggu, kena istibrak. Mazhab Syafi'i kita istibrak tu wajib, berdehem, tekan-tekan sikit ke hari-hari. Sebab kalau kita tak buat, terburu, lepas kecil je basuh cepat-cepat, bangun, boleh jadi air kecil tu keluar, lepas tu solat tak sah. Sebab najis tu keluar, mungkin masa berjalan dan sebagainya. Dan Nabi tekankan benda tu sebab banyaknya punca kanser prostat ke apa-apa, perempuan pun dikencing ke apa. Sebab sisa akhir air kencing yang kita tak sabar-sabar nak bangun cepat-cepat tu, ia tu punca banyak penyakit sebab kandungan kotoran paling tinggi yang sisa hujung-hujung tu. Tu dia. Ada lagu iringan kan? Insya-Allah. Subhanallah. Lepas tu, bini nombor berapa tu? Macam cakap senyap-senyap. Ni mesti yang nombor berapa, takut kena jawab juga sampai keluar. Okey tuan, tak apa. Subhanallah. Kemudian Nabi sebut, manakala yang kedua, seksa kubur yang kedua adalah dia adalah seorang yang suka menyebar-nyebarkan berita di kalangan manusia sehingga manusia saling bergaduh. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini sangat bahaya. Kita kadang tu bukan kita yang tulis, kita share. Tapi share tu yang memang kita suka, memang padan aku memang sokong bila dia cakap ni gini-gini, dan tahu apa yang di-share tu ada yang tengah panas sekarang. Lepas tu orang pun bawah tu orang pun sambunglah maki hamun dekat FB kita. Kita kata kita tak tulis ustazah, kita share je. Ada sama-sama lah tu, menyebarkan adu domba. Saya berpesan begini bukan sebab saya ada kepentingan dengan individu. Oh, ustazah ni mungkin juru cakap pemerintah kot. Mungkin tak, saya tak ada kepentingan apa-apa dan saya bukan dibayar apa-apa. Yang saya fikir adalah yang pembuat. Dan peringatan ini, tolong tuan-puan sekalian, kita tinggal 8 hari saja lagi Ramadan. Jangan sampai tak ada satu hari pun Ramadan kita yang Allah terima. Jangan sampai tak ada satu hari pun puasa kita sah pahalanya di sisi Allah. Sebab ulama bincang, orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan keji, dusta, maki hamun, kalau tak maki hamun, ayat elok je, tapi sindir, menyakitkan hati orang walaupun tak ada maki hamun, itu semua perkataan keji. Ataupun an-namimah, ulama kata puasanya sah tapi tak dapat apa-apa.
Sebagaimana Nabi sebutkan min shaimin, betapa ramai orang berpuasa tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Na'udzubillah, bayangkan di pada masyarakat kelak bila kita dibangkitkan, lalu kita pun mula nak hitung bab ibadah puasa. Kita pun tengok 40 kali kita berpuasa di bulan Ramadan. Tengok-tengok kosong, masa tu kita takkan mampu buat apa-apa. Kalau tengok rizak puasa kita susah payah tahan lapar dahaga, rupanya kosong. Bukan kosong kerana Allah tidak mahu memberi pahala, tapi kita yang telah merosakkan pahala kita. Na'udzubillahi min zalik. Sama jugalah rakan sekerja. Elakkan mengumpat, mengata, mengeji, merendahkan siapa pun rakan sekerja kita. Siapa pun cuba jaga betul-betul ikat sungguh-sungguh. Ada pula yang buat ayat macam ni. Aku sedang puasa ni, kejap lagi dah buka baru aku datang maki. Perasan tak? Lepas tu dia datang balik. Sebab kadang saya tengok komen tu dah malam kan. Okey, aku datang balik, aku dah buka, sekarang aku nak sambung. Aku duduk simpan je. Papa maki. Ada tu dia maki juga waktu puasa siang. Lepas tu ada orang komen, sabarlah sikit, tunggulah buka puasa. Aku nak maki juga, tunggu buka puasa je lagi. Subhanallah, ia bukan hanya ketika berpuasa, sepanjang Ramadan, siang dan malam. Sebab bukan qiyamun nahar saja, bukan menghidupkan siang, qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah, dengan akhlak yang baik. Sebab itu kita pelik bagaimana orang yang berpuasa katanya menahan lapar dan dahaga dan apa larangan Allah dan nafsu, tapi masih tak mampu mengawal nafsu tangan untuk menulis, nafsu mulut untuk berkata-kata. Sebab itu saya sebut tadi, ada ciri-ciri orang yang taubatnya diterima, ada ciri-ciri puasanya diterima. Ciri-cirinya apa? Apabila dia telah meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah, itu ciri-ciri taubatnya diterima. Kalau orang tu dia bertaubat, ya Allah aku mohon ampun, dosa aku dedah aurat, lepas tu elok je dia free hair, agak-agak taubat dia diterima atau tidak? Belum diterima. Sebab kalau taubat dia betul diterima dan dia betul-betul taubat, taubat yang diterima adalah orang yang betul-betul taubat, bukan hanya buat taubat. Ustazah, saya dah mohon ampun untuk bahagian saya dedah aurat yang sebelum-sebelum ni, tinggal yang hari ni je lah. Hari ni je lah, tak apa, hari ni malam ni. Yang maksudnya dia, kalaulah kefahamannya begitu, contohlah kalau ada seorang hamba Allah, anak kita, Umi minta maaf, okey, Umi maafkan. Lepas sejam buat lagi apa yang kita marah tu, kita tanya, kenapa buat lagi? Alah, kan tadi dah minta maaf, yang ni kan yang baru. Ni nanti kejap lagi minta maaf. Akhirnya kita kata, kalau macam ni baik tak payah minta maaf. Kamu mempermainkan kamu memainkan hati. Kamu sengaja. Jangan sampai kita mempermainkan istighfar dan taubat. Taubatan nasuha adalah taubat yang diterima Allah. Syarat taubatan nasuha ialah tinggalkan apa yang telah dibuat dan tidak mengulangi dan nekat nak tinggalkan. Jadi kalau orang itu masih berterusan melakukan maksiat, lidah mengata, dedah aurat dan sebagainya, itu petanda dia belum taubat sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh, dia tinggalkan terus dan dia mula hijrah dan berubah. Sebab itu ciri-ciri ahli syurga, ciri-ciri orang yang taubatnya diterima, ciri-ciri istighfarnya diterima, tentulah perkara paling asas dia tinggalkan perkara yang buruk itu dan dia mula berhijrah menjadi yang lebih baik. Subhanallah.